Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini kita akan tengok sebuah camper van dari Jepun yang diimport dari Jepun. Model van ni adalah Toyota Light Ace tahun 1994. Dia hampir sama dengan van Light Ace yang ada kat Malaysia ni, tapi model ni sebenarnya ialah Light Town Ace Truck dekat Jepun. Jadi beza dia dengan van biasa adalah dia ada satu cermin kat belakang ni, membuatkan dia berbeza. Kemudian enjin kat dalam pun dia pakai enjin diesel 2C Toyota. Dia 4-wheel drive. Ada butang 4-wheel drive kat situ. Tapi kebanyakannya kita akan guna 2-wheel drive lah untuk jimat minyak semua. 4-wheel drive dia ada range high dan low juga. Kalau low tu gear merangkak lah, kita panggil reduction gear. Okay, dekat tayar dia kita gunakan sistem manual locking hub. Maksudnya every time kita nak guna 4-wheel drive tu, kita kena turun dan pastikan knob ni daripada free dia menghala ke bahagian lock. Okay, macam tu. Bila lock ni maksudnya tayar ni akan pusing ikut axle lah dekat bawah tu. Kalau kita guna 2-wheel drive, tayar belakang je akan berpusing, akan dipacu. So bila guna 2-wheel drive, kita kembalikan ke posisi free supaya jimat minyak lagi. Tak adalah setiap kali tayar pusing, dia takkan gerakkan axle kat dalam tu. Gear lever dia dekat sini. Mileage 134,000 km. Ni meter dia. Jom kita tengok dalam. Dia ada reverse camera, tapi masalah dia tak berfungsi. So nanti saya kena replace lah. Reverse camera dia pakai model CRT lagi, cathode ray tube yang TV zaman dulu-dulu tu. Okay, ada audio system. Tapi audio system dia saya rasa kena tukar juga, sebab frekuensi radio dia hanya lebih kurang 70 MHz sampai 90 MHz je. Dekat Malaysia ni kan kita pakai sekitar 80 sampai 110 kot, tak silap saya. Betul lah. Okay, dah ada aircon juga. Setakat ni aircon okey lagi. Cuma saya tak pastilah, tak berapa nak sejuk. So mungkin kena buat modifikasi lagi lah lepas ni. Cuma aircon dia tak berapa sejuk. Nanti saya kena hantar pergi kedai juga. Meter dia pun sama, ada speedometer, ada lampu-lampu indikator macam biasa, minyak dan juga coolant temperature. Coolant temperature dia pun tak berfungsi lah buat masa sekarang ni. Nanti kena hantar repair juga. Okay, ada hazard light biasa. Okay, so dalam lebih kurang macam tu lah. Dia ada juga access dekat tempat belakang. Nanti kita akan tengok Okay, kita pusing luaran camper van ni dulu. Okay, dekat luar bahagian driver side ada sikit karat. Lampu semua okey. Cermin sisi ni pun agak longgar sikit. Nanti kena repair lah atau beli second hand. Dia ada crack sikit. Ada crack dia. Tu dia crack, membuatkan dia agak longgar sikit. Okay, sini pun ada karat sikit kat pintu. Ni tempat tidur kat atas, ada satu. Dan dekat dalam nantilah kita tengok. Okay, pintu dia dekat belah kiri van. Ada awning juga. Kalau hujan apa kita boleh buka. Manual type, kena cucuk ada satu batang besi kat situ. Kita pusing, dia akan keluar.
Kemudian ada 2 kaki yang kita boleh pacak dekat sini. Dan juga lagi satu anchor dia. Okay, dekat belakang ni kita ada satu tong gas propen. Kita cuba buka ya. Dekat ketat sikit. Okey. Ni dia tong gas propen. Dia punya valve tu pun saya tak pasti elok lagi ke tak. Sebab biasanya kalau kita beli dari auction dari Jepun, kita akan hanya di-provide oleh sebuah beberapa keping gambar je lah dan auction sheet. Jadi agak berisiko sikit lah. Alhamdulillah yang ni not bad condition dia, boleh tahan. Okay, belakang ni pula kita ada outdoor shower yang ambil dari tank kat dalam tu. Outdoor shower ni boleh lah kita guna ke tempat pasir ke, nak dekat pantai kan, nak cuci kaki ke apa ke. Okay, sangkut kat sini kot. Sangkut kat sini. Outdoor shower. Okay, tak apa, biar dulu. Kemudian dekat belakang ni kita ada tengok. Okay, ni rasanya tempat air panas, water heater. Ni pula ventilation untuk pitik ais. Overall dia macam ni. Atas tu reverse camera. Itu ventilation untuk cooking hood yang sedut asap masak tu. Okay, dekat belah kanan van ni pula, dekat belah kanan van ni ada toilet jenis kaset Tedford. Boleh tarik tak? Okay, boleh tarik. Dia sambung directly dengan toilet dalam lah. Tapi problem dia, kaset toilet ni flap dia ni, rubber seal ni tak boleh buka. So nanti mungkin saya kena repair sendirilah, ikut reti ke. Sepatutnya ni boleh buka kat sini. So benda kumbahan tu akan masuk situ. Kemudian nanti kita akan buang melalui sini. Kita akan masuk dekat toilet biasa. Okay. Ni pula tempat untuk isi air. Tinggal kunci. Tempat untuk isi air. Air bersih, fresh water tank. Okay. Masuk air kat situ. Sini tempat masuk shore power 240 AC nanti. Tapi sistem ni dalaman sistem electrical dia masih lagi 110. Sini pula tempat simpannya bateri kedua. Bateri kedua ni akan power elektronik 12 volt dekat bahagian belakang ni lah. Dia terpisah dengan sistem bateri kat depan ni. Ni ada 12 volt juga belakang tu. Yang bateri kereta biasa tu yang kita pakai kan, nak start enjin semua. Yang belakang ni dia asing, separate daripada yang depan. Okay. Pandangan sisi dia. Okay, jom kita masuk dalam.
Tu dia ada 2 layer, 2 lapis. Satu pintu utama, satu lagi pintu untuk menghalang nyamuk, bug screen. Okey, buka kasut. Dia agak tinggi, nak panjat ni kalau orang tua-tua tu susah sikit lah. Okey, dalaman kita pusing kat kiri. Sekejap kita tutup pintu. Okey, dekat atas ni kita ada tempat tidur bahagian atas. Boleh tarik nanti. Tarik, dia slide out. Dia sangkut dekat situ dan sini. Dia boleh tidur dalam 2 orang saya rasa kat atas ni. 2 orang, kepala kat sana, kaki kat sini lah. Apa-apa. Okey. Sini pula tempat untuk makan dan rest area, dining lah, dining area. Boleh muat 4 orang. 4 orang dewasa. Meja ni boleh ditanggalkan. Kemudian bila ditanggalkan tu, boleh juga jadikan lagi satu tempat tidur. Dekat bawah ni memuat saya rasa 2 orang jugalah selesa. 2 orang dewasa selesa tidur. Okey. Dekat sini pula tempat switch electrical dia 12 volt. So yang button ni check bateri 12 volt yang depan tu, yang saya cakap untuk start enjin. Yang butang ni pula untuk bateri secondary, yang untuk power semua alat dalam ni. Tapi masalah dia, bateri ni pun dah problem. So saya plan nak tukar nanti. Sini water level, fresh water level. Maksudnya penuh ni, baru isi hari tu. Ni pula switch untuk water pump. Dengar tu sikit. Okey, ni ada switch untuk peralatan elektrik dalam ni. Atas ni lampu-lampu semua. Kedua ni tak pasti. Shower bawah sekali liquid propane kot untuk gas tu. Saya pun tak tengok lagi benda ni. Okey. Ni yang saya cakap tadi, dia ada akses kepada tempat driver, tempat pemandu. Dia ada bagi kain juga kat sini supaya bila untuk tidur camping ke, kita boleh dapat privacy lah. Orang luar takkan nampak dari depan. Okey, ada kabinet, ada storage banyak. 1, 2, 3. Taci dia okey. Boleh simpan barang. Sini pun ada juga storage. Dalam storage dia. Storage atas ni pun ada. Okey, speaker sambung dengan depan. Ada 2 speaker kat belakang dengan 2 speaker kat depan lah. Satu situ, satu dekat driver. Okey, atas ni roof vent fan dia original pada Jepun. Kipas dia agak kecil, tak sesuai lah guna kat Malaysia ni. Kita boleh buka. Tapi yang ni pun dah macam rapuh sangat lah. Mungkin pun kena tukar baru. Sebab malam-malam bocor, air boleh masuk. Sebab dia punya seal pun tak berapa nak elok sangat. Okey, situ sudah. Kita proceed dekat kawasan belakang sikit lah. Oh, sebelum tu, dekat bawah seat ni ada tangki air, fresh water tank. Nak cuba tunjuk. Okey, tu dia. Tangki air dalam ni kita simpan. Dari luar tadi kan, kita isi masuk directly dalam tangki air ni. Okey, dekat bawah kerusi yang ni pula ada okey, ada blower, aircon blower. Blower ni dia masuk directly dekat kipas ni, aircon belakang ni. Tapi dia punya fungsi aircon ni saya tak pasti. Macam panas jugalah, tak berapa nak elok sangat. So nanti kena repair kot. Dekat sini saya difahamkan ada diesel heater. Tak pasti diesel heater ke apa, tapi dia panaskan udara. Sebab kat Jepun kan cuaca sejuk kan.
So dia akan blow angin panas keluar satu dekat sini. Satu lagi dalam toilet, dia blow angin panas. Okay. Okay, dekat bahagian dapur pula. Dapur lah kita panggil ni kan, untuk buat masak. Pertama ada pita ais kat bawah. Ni Electrolux 3-way fridge. Memang popular dalam kalangan motorhome dan RV lah. Dia boleh dikuasakan dengan 3 cara. Pertama, guna propane gas tadi. Pita ais RV ni dia jenis guna panas. Dia perlukan sumber haba. Bila kita ada sumber haba kat belakang, dia konsep dia heat exchange. Kat dalam ni akan sejuk, dekat luar tu akan panas. Sebab tu lah kat belakang tadi kita nampak ventilation untuk fridge kan. Jadi ini sumber pertama. Kita akan guna api, guna propane tank tu kat belakang. Propane tank akan bakar. Dia akan boleh nampak api lah situ patutnya. Okay. Kedua, kalau nak guna propane tank ni, propane gas ni, kita boleh guna AC 110 volt dari Jepun. Kat Malaysia kita pakai 230 volt lah nanti. Dia digunakan juga AC ni untuk panaskan coil kat belakang tu. Bila panas, dalam ni semua akan sejuk. Dan sumber ketiga adalah 12 volt bateri. Jadi nama dia 3-way fridge biasanya kita panggil. Okay. Dia ada kunci kat sini supaya bila jalan tak adalah terbuka sendiri, lock balik. Okay. Right, dekat sini ada lagi storage compartment. 1, 2, 3 tingkat. Tapi tingkat yang bawah sekali saya rasa ada ni apa yang tadi tong gas tu ke bukan? Ini water heater kot. Tong gas, sorry. Tah, you good, mungkin. Okay. Di sini ada lagi satu storage untuk cutleries, untuk sudu garfu lah nanti. Simpan kat sini. Okay. Sini ada juga lagi satu 110 power socket. Jadi camper ni, kalau kita parking dekat tempat yang ada elektrik, kita cucuk dekat luar tadi yang warna biru tu. Kemudian dia akan direct. Contohnya kat Jepun dulu dia pakai 110 kan, dia cucuk 110 daripada rumah dia. Then kat sini pun direct lah 110 tu. Jadi kalau dia nak guna blender ke, nak guna hair dryer, boleh dia cucuk kat sini je. So owner sebelum ni dia buat extension dari sini 110 pergi atas, dia buat lagi banyak lah. Pergi depan tu pun ada juga. So kita kat Malaysia ni kena remove lah sebab kita pakai 3 pin kan, 230 volt. Okay, ni tempat masak. Pakai gas untuk masak. Tapi tak recommend lah kalau masak benda-benda yang macam berminyak sangat, sebab indoor kan. Kalau nak masak kat Malaysia ni sesuai kat luar, kita beli yang mini stove tu. Okay, ni pula ada hob, cooking hob untuk sedut. Sorry, cooking hood. Hob yang bawah tu kan, cooking hood yang kat atas. Okay, cooking hood ni dia gunakan untuk sedut asap-asap yang kita masak tadi. Keluar dekat atas yang kita nampak dekat belakang camper van tu. Okay, kemudian dekat area ni ada lagi satu sinki. Sinki ni pun dikuasakan oleh pump 12 volt kat depan tadi. Bila bateri dah cukup, pump 12 volt tu akan pressurekan semua piping system dalam ni. Jadi kita buka dia, air akan keluar. Bila tak buka, pump macam ni lah, tak ada air keluar. Okay, tu overview di belakang dia, kawasan masak tadi. Okay, kita tengok toilet pula. Toilet. Okay, gelap sikit. Okay, dia ada
tempat untuk sinki dan shower dia berfungsi dua kaedah lah. Satu nak jadikan sinki, bila nak jadi shower, nak mandi, kita tarik ke atas ni. Okay, jadilah shower. Ni pun sama juga macam konsep sinki tadi, dia kena mengharapkan pump 12 volt dalam tu. Okay, ada sinki, ada air, ada toilet. Toilet ni jenis kaset lah, Tedford C2 tak silap saya, C2, C3, C4 tahun 1994 ke, lebih kurang sekitar tahun tu, 26 tahun dah. Ni ada tempat simpan tisu dalam ni. Okay, tempat simpan tisu. Dalam dia direct tu, yang hitam tu, yang seal tadi lah, yang kita tengok kaset kat luar tu kan. Sepatutnya bila pusingkan benda ni, dia akan terbuka tau. Itulah problem sikit ni, saya kena repair. Kemudian nak flush, dia mengharapkan bateri 12 volt. Kita tekan ni, air akan keluar dari tepi ni. Okay, Tedford kaset porta potty. Okay, dekat atas dia ada switch lah, ada lampu satu. Lampu, kemudian ada ventilation fan lah untuk tarik bau busuk keluar. Tapi semalam saya pun perasan bocor jugalah ventilation ni. Yang benda kat bumbung semua dah tak elok sangat. Tapi biasalah tu, beli second hand kan. Okay, tutup balik. Okay, kita tengok pandangan depan pula. Okay, tu dia. Lampu, speaker, tempat makan, tingkap. Tingkap dia kat sini boleh tahan banyak. Ada satu tingkap besar, 2, 3. Kat atasnya ada juga 4 dan 5. 5 tingkap ni ada bug screen lah, mosquito net. Tapi yang depan 2 ni tak ada. 6, 7. Okay, tu semua. Okay, kita tengok pula macam mana nak jadikan tempat tidur, setup untuk tempat tidur. Okay. Okay, dah berjaya dah setup untuk tidur. Jadi kerusi tadi kita dah jadikan tempat tidur, muat 2 orang dewasa lah kat sini. Dan dekat atas tu kita dah extend dah sikit tilam atas tu. Bahagian depan tu pun sepatutnya ditilam juga. Alright, nak keluar. Aduh. Okay, itu sahaja tour. Alamak. Okay, saya beli motorhome ni daripada Sam T dari VR Machinery. Boleh dapatkan nombor kontak dia dalam ruangan description kat bawah. Saya beli kat Sam ni senang sikit sebab dia uruskan daripada A to Z, daripada auction sampailah registration, on the road price lah. Okay, untuk harganya pula, saya boleh cakap dia dalam lingkungan bawah 100,000 lah. Yang ni boleh dapat bawah 100,000. Okay, masa dapat tu
Mr. Sam dia banyak jugalah tolong untuk repair apa yang boleh. Dia top upkan gas aircon sikit, dia welding sikit kerusi kat belakang tu. Sepatutnya kerusi tu lagi teruk lah sebelum ni. Dia cuci-cuci. Kalau tak dalam tu memang kotor condition dia. Lepas dia cuci pakai vacuum dia tu, okey lah, tak ada habuk. Okey, itu sahaja video saya pada kali ni. Saya akan buat juga video susulan lepas ni, macam mana saya repair apa-apa benda yang rosak. Jadi kalau nak tengok apa macam mana cara dia, kita akan DIY, bolehlah subscribe channel ni. InsyaAllah saya akan free nanti saya buat video susulan untuk kita repair van ni. Sekian, terima kasih.